with you. You're not afraid of the dark, are you? Hi, Assalamualaikum semua orang. Kamarina Hasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So hari ni kita masih lagi di segmen creepy. Kamu ada kisah seram yang nak kongsikan dengan korang. Dan kisah ni di-sharekan di email oleh salah seorang subscriber Kama. So dalam video yang lepas, Kama ada terbaca komen. Ada dalam 2 ke 3 komen jugalah yang Kama tak tahu dia ni kenapa. Rafael Haiza Yop ni, Kama tak tahu sama ada dia ni sebenarnya pesaing Kama ke yang tak puas hati dengan konten yang Kama buat, ataupun dia ni memang tertanya-tanya siapakah pemilik kisah sebenar ni. Sebab kebanyakan komen dia macam kata asyik guna nama samaran je dari nama sebenar, minta nama dirahsiakan, nampak sangat cerita ni rekaan semata-mata. Ya Allah, Kama macam kenapa kau nak tahu sangat nama sebenar dia siapa? And ingat Kama ni rahsiakan nama diorang ni saja-saja ke? Ikutkan Kama memang malas nak fikir nama samaran tu lagi. Kalau korang perasan Kama asyik macam nama, kita bagi nama dia, Kama kena fikir kan? So, di sini saya menyatakan bukti. Ini ada beberapa yang Kama screenshot daripada subscriber Kama yang pernah berkongsi cerita seram. And diorang sendiri yang minta Kama rahsiakan. Kalau diorang sendiri minta Kama rahsiakan, takkanlah tiba-tiba Kama nak boleh simply bongkarkan privacy diorang, bagi tahu nama sebenar diorang. So yang pertama ni korang boleh baca nama saya, but saya nak minta Kama rahsiakan nama saya. Yang ni pula, saya, tapi kalau Kama nak cerita nanti minta rahsiakan nama saya ya. Dia cakap macam tu. Dia dah bagi macam amanah lah macam tu kan. Dia dah kongsi cerita dia, lepas tu dia minta kita rahsiakan nama dia saja. Tu je yang dia minta. Yang seterusnya, nama saya Christian, guna nama palsu, guna nama Kira. Seterusnya, minta dirahsiakan nama dan nama college. Seterusnya, akak tolong rahsiakan nama dia. Seterusnya, saya Nara, bukan nama sebenar. Yang ni dah bagi tahu siap-siap. So senanglah Kamu tak payah nak fikir nama apa yang nak bagi kat diorang kan. So banyak lagi, and most of them memang minta rahsiakan nama sebenar diorang. Dan ada juga few yang cakap kalau bagi tahu nama saya pun tak apa. Sejenis yang macam tu mostly sebab mungkin dia pun nak ceritakan dekat kawan-kawan dia ke ahli family dia ke. Dia jadi macam tak kisahlah sebab cerita dia tu mungkin dah lama berlalu ataupun tak ada efek apa-apa kalau orang lain tahu. Tapi most of the pemilik cerita ni memang ada sebab kenapa dia minta nama dia dirahsiakan. Mungkin menjaga privasi dia tak nak orang lain tahu. Oh my god, ada juga manusia macam ni. Tapi nasib baiklah dia seketul je. So kawan-kawan saya punya community YouTuber lain tu memang minta untuk saya block je Rafael Haiza ni. So sorry, tapi Kamu harap dia ada channel lain, account lain untuk tengok video ni and bacalah saya punya justification. Anyway, habis sampai situ, Kamu harap peminat creepy masih setia menonton cerita-cerita seram yang dikongsikan oleh subscriber-subscriber Kamu. So kisah hari ni tentang bilik berpenghuni, dan kisah ni dikongsikan oleh subscriber Kamu yang berjantina lelaki. So macam biasa, sebelum kita teruskan video ni, jom kita baca doa dulu, mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu wahai Tuhanku daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. So, macam Kama cakap tadi, cerita ni di-sharekan daripada subscriber Kama yang mengalami pengalaman seram sewaktu dia menyewa satu bilik sewa bujang dekat sebuah kampung pedalaman di kawasan area Selangor lah pada tahun 2016. Okay, nama pencerita ni Nizam, bukan nama sebenar, and dia sendiri bagi nama tu Nizam, okay? So kita cerita sikit lah pasal Nizam ni. Masa kejadian ni berlaku, Nizam ni dalam umur 20-an, so muda lagi.
Dia baru lepas habis diploma dan dapat tawaran kerja dekat area Selangor tu. Nizam ni rumah dia sebenarnya dekat Johor, dia asal Johor. Kebetulan pula waktu dia habis diploma tu, dia dapatlah tawaran kerja dekat Selangor dalam bidang study dia tu lah. Dia ambil bahagian human resource. So dia dapat offer bahagian HR dekat area Selangor tu. Nizam ni memang gerak solo lah, gerak seorang lah. Dekat area Selangor tu dia tak ada siapa-siapa yang dia kenal, saudara mara ke untuk tumpang rumah kat situ. Jadi dia terpaksa cari rumah sewa ataupun bilik sewa dekat area situ. Masa tu korang, masa dia dapat bilik sewa tu, dia dapat daripada satu website. Kamu tak tahu boleh sebut ke tak nama website ni sebab dia macam nanti orang dah tak nak dah cari dekat situ. Tapi satu website yang popular lah. Website tu popular untuk cari bilik sewa, rumah sewa semua tu. Cari, dia jumpalah satu bilik sewa ni murah. Waktu tu RM150 sahaja sebulan. Tapi jauh sikit lah dari tempat kerja dia. Tapi tak apalah sebab waktu tu kan baru-baru nak bekerja. So dia rasa okey je lah. Waktu tu dia ada motor. Jadi hari pertama dia nak pergi masuk bilik tu memang jauh. Dari jalan raya besar tu nak kena masuk ke kawasan pedalaman tu pula. Dia macam area kampung-kampung tau. So dia ikut je lah location yang owner rumah tu bagi. Waktu tu dia dah macam dah reda lah sebab asalkan ada penginapan kan untuk dia first time bekerja luar kawasan dia. Dan dia tak kenal siapa-siapa dekat situ. By the way, kawasan pedalaman tu suasana kampung tapi penghuni dia bukan orang Melayu. Most of them adalah orang Aceh. Sampai je dia dekat area bilik tu, dia call tuan rumah bagi tahu yang dia dah sampai. Tuan rumah tu kata, tak apa awak masuk je dulu. Ada kunci saya selit dekat bawah pasu bunga depan bilik sewa tu. Bilik tu sebenarnya satu bangunan dan sederet bilik tu. Dalam bangunan tu dia buat rumah sewa, dia buat bilik sewa. So satu bangunan tu dia punya. Kecil je lah bilik dia. And tandas ada dekat luar. Semua orang share tandas tu. And dekat area kawasan bilik diorang tu memang kiri, kanan, depan, belakang hutan. Dan apa yang Nizam rasa pelik dekat bangunan tu dia jauh daripada kawasan perumahan. Bangunan tu seketul je ada dekat tengah-tengah tu. Adalah lagi rumah tapi selang 3 ke 4 tapak jugalah barulah kita jumpa kawasan perumahan ataupun jiran. Nizam pun ambil lah kunci dekat pasu bunga yang owner tu kata, lepas tu masuk dalam bilik dia. Waktu dia buka bilik dia tu memang terus meremang. And bilik tu gelap, hanya ada tingkap kecil je dekat belah atas dinding. Keadaan bilik tu memang agak kotor dengan dinding dia comot hitam-hitam. Dia tak ada katil. Dia hanya ada tilam bujang je dekat bawah dan ada satu kipas siling. Tapi yelah dah bayar kot. So Nizam ni macam tak ada apa-apa backup plan. Jadi dia reda je lah. By the way, Nizam ni dia masuk bilik dia awal 2 hari before dia kena lapor diri dekat tempat kerja baru dia tu. Lepas dia masuk tu, dia kemas-kemas lah semua barang-barang dia, apa yang dia bawa semua kan. Jadi malam pertama dia bermalam dekat situ, benda yang dia expect memang betul-betul terjadi. Memang betul-betul berlaku malam tu. Bilik Nizam ni ada dekat hujung sekali tau. Dekat belah tandas, dia dekat dengan tandas luar. Dah lah tandas dekat luar, kiri kanan hutan pula tu. Nizam ni dia mengakulah yang dia sebenarnya bukan jenis yang berani sangat. Dia malas nak keluar malam-malam nanti untuk mandi kan. So dia mandi awal-awal petang-petang tu. Dan kejadian pertama ni berlaku waktu Nizam dah nak tidur. Dia baring lah dekat tilam yang ada dekat bawah tu kan. Tiba-tiba dia dengar macam ada bunyi orang ketuk dinding dari bilik sebelah. Bilik diorang kan kecil je kan. Nizam kata kecil dia tu, kau buka je pintu, masuk memang muat-muat untuk seorang je. Dia tak ada nak kulu-kilir seorang je muat dalam tu. And baring. So sambung balik lepas dia dengar bunyi orang ketuk dekat dinding sebelah tu. Mula-mula Nizam buat tak tahu je lah sebab dia nak sambung tidur kan. Tapi makin lama bunyi ketukan tu makin kuat. Nizam ni pun buka lah mata. Lepas tu dia ketuk balik dinding tu. Nak bagi tahu lah ada orang kat sebelah ni kan. Tak nak ada kacau lah kan. Sebab sebelum ni bilik tu tak ada orang. Lepas tu tiba-tiba dah senyap dah. Bunyi ketukan tu dah senyap. So Nizam lega lah waktu tu. Macam dah bersambung tidur balik kan. Elok je dia nak baring balik.
bilik sebelah tu ketuk lagi. Tapi kali ni bunyi ketukan dia tu slow. Nizam waktu ni dah rasa marah lah, tapi dia tak adalah rasa seram apa lagi sebab waktu tu dia nak sambung tidur dah. So dia buat tak tahulah kalau dia nak ketuk lagi kan apa pula orang cakap tak mesra jiran lah apalah, budak baru masuk lah kan. Lepas tu dah buat perangai. Jadi dia diam je lah. Tak lama lepas tu dia berhenti ketuk. Lepas tu Nizam dengar bunyi macam pintu bilik sebelah tu terbuka, and then bunyi kasut lalu depan bilik. Nizam kata dalam hati, dia pergi tandas kot. So Nizam pun bangun nak buka lah pintu, nak sapa jiran kat bilik sebelah dia, plus dia nak tengok sikit siapa yang duk ketuk-ketuk dinding tu kan. Tengok-tengok tak ada orang as expected. So dia pelik lah waktu tu kan, dia pergi tandas ke lajunya dia pergi tandas. Pintu terbuka tapi macam tak ada orang. Macam tak ada baju-baju ke luggage ke apa-apa kan. So Nizam pun masuklah balik ke bilik dia. Malam tu memang dia tak boleh nak tidur sebab dia dengar bunyi macam orang berbisik, dengar bunyi orang gelak. Lepas tu macam dengar orang ramai-ramai tengah berborak. Lepas tu macam dengar orang ramai-ramai tengah lalu lalang. Lampu bilik waktu tu memang dia tutup sebab silau. Dah lah bilik tu kecil, korang bayangkan bilik tu kecil. Lepas tu ada satu je lampu pada floor tu, korang on memang satu bilik tu bercahaya terang. So memang tak boleh nak tidur lah dengan lampu terbuka kan. Waktu Nizam tengah baring tu, dia cuba untuk tidur, dia rasa macam ada benda yang sentuh-sentuh ujung kaki dia tu. Banyak kali jugalah Nizam ni quiz kaki dia, tapi still rasa macam dia tersentuh benda yang sejuk. So dia dah tak tahan sangat, dia pun terus bangun nak check. Ikutlah ada lipas ke kumbang ke kan. Bila dia tengok tak ada apa-apa pun dekat bawah kaki dia tu. So dia pun sambung baring. Tapi elok je dia baring, dia rasa macam kena tusuk dekat tapak kaki dia. Terduduk terus Nizam ni. Lepas tu ya Allah, korang tahu tak, depan mata dia sendiri dia nampak ada satu sosok yang hodoh sangat, rambut panjang menggerbang, tengah intai kaki dia. Waktu tu ya Allah, rasa seram dia tu memang tak terkata lah. Nizam kata nak baca doa ke apa pun waktu tu dia dah lupa semua benda sebab terlampau takut. So dia pejam je mata dia, badan apa semua jadi macam kaku tiba-tiba, tak boleh nak bergerak. Dah lama sikit tu baru dia baca ayat kursi, dia azan slow-slow dalam hati, and dia buka mata. Alhamdulillah waktu ni dah tak nampak apa-apa tau. Tapi cerita ni tak berakhir dekat sini je guys. Lepas jadi tu Nizam pun bangun, dia buka lampu dan cuba tidur balik dalam keadaan dia memang tengah rasa seram waktu tu kan. Dia pun pejamlah mata. Tak sampai berapa lama dia pejam mata tu, dia rasa macam kena tindih. Uish, korang bayangkan lah, dah lah baru lepas nampak benda tu kan. Lepas tu kena pula sleep paralysis ataupun kena pula tindih. Waktu Nizam kena ni, dia tengah baring terlentang tau. Memang seluruh badan dia tak boleh nak bergerak, mata pun tak boleh nak pandang, buka separuh je waktu tu. Dalam keadaan bilik yang terang tu, tiba-tiba Nizam kata dia rasa macam malap je bilik dia tu. Macam suasana senja dalam keadaan bilik dia. Dia nampak benda tadi tu berdiri dekat pintu bilik dia. Makin lama makin dekat, makin dekat dan makin dekat. Tiba-tiba dekat telinga dia dengar ada sesuatu yang bisik, tempatku, tinggalku, mari. Oh my god, asal ayat dia macam ni. Aku sekarang betul lah. Rasa takut dia tu waktu tu memang tak boleh nak bayangkan. Nizam nak tutup mata waktu tu tapi tak boleh. Dia tutup mata pun dia still dapat bayangan rupa sosok tu tau. Macam benda tu nak tunjukkan diri dia. Sampai satu masa ni Nizam nampak benda tu berjalan dan menembusi bilik dinding sebelah. Lepas tu barulah dia hilang daripada pandangan Nizam. And lepas daripada tu Nizam boleh bergerak dan bangun. Nizam pada bangun tu dia memang terus panik, tak tahu nak buat apa waktu tu. Jadi dia azan lah slow-slow dengan harapan dia dah tak kena kacau lah waktu tu. Tapi dalam hati dia masih takut lagi. So tengah-tengah dia azan tu, dia dengar ada suara gelak dan menangis dekat luar bilik dia. Ya Allah, dia rasa nak berhenti tau waktu tu, tapi dia teruskan juga azan dalam takut-takut tu. Tak lama lepas dia habis azan tu, tiba-tiba dia dengar pintu bilik sebelah macam hempas pintu kuat-kuat. Terkejut dia sampai melatah lah dekat situ. Keesokannya memang first benda yang dia buat adalah call owner bilik tu dan bagi tahu pasal dia kena kacau malam tadi. Owner tu pun datang terus jumpa Nizam ni, nak tahulah apa yang sebenarnya jadi kan. Lepas Nizam cerita semua yang jadi dekat owner tu macam pelik. Macam ni lah, sebenarnya bilik ni memang dah lama tak ada orang. Mungkin sebab dia dah ada penghuni lain.
Tapi ini bukan nak cakap lah, sebenarnya kamu je yang sewa kat sini buat masa sekarang. Tak ada penyewa lain. Terkejut Nizam weh. Habis tu suara ketuk dinding malam tu semua siapa kan? Nizam memang taubat lah dia nak duduk situ dah. So Nizam terus buka phone, dia search bilik sewa lain, tapi dia still kena tidur situ satu malam. Sebab tak ada tempat dah nak tidur sementara dia cari bilik sewa lain tu kan. Malam keduanya tu, esoknya kan dah kena kerja first day kan. Jadi dia naklah tidur awal supaya dia bangun awal. Dia baring kat tilam sambil buka lampu, scroll handphone dan cari bilik sewa baru. Tiba-tiba dia rasa nak pergi toilet. Toilet kan dekat luar, waktu ni dah malam. So dia pasanglah torchlight dekat handphone dia tu. Tengok-tengok, oh ada orang dalam toilet tu. Tapi dia pelik sebab pakcik tu kata dia seorang je yang menyewa buat masa sekarang. Tapi dalam masa yang sama dia lega sebab ada orang kan, bukan dia seorang. Lepas tu dia tegur lah lelaki tu, bang, bila masuk? And then orang tu pun kata, rupanya orang tu bukan penyewa. Dia just tumpang tandas tu lah. Dia orang Aceh, orang kampung kat situ. Lepas tu Nizam tak kisah pun lah pasal dia nak tumpang ke apa, sebab dia lagi nak orang teman kan. Lepas tu orang tu tanya, dah lama ke sewa sini? Tak pernah nampak pun. Lepas tu Nizam katalah, baru masuk semalam. Korang nak tahu apa orang tu kata? Dah jumpa ke dengan Ponti? Kamu tak nak sebut penuh. Sebab abang tu memang sebut full weh nama benda tu kat situ. And then Nizam terus berdegup laju jantung dia. Dia cakap, abang ni sebut-sebut pula dekat sini. Lepas tu dia tanya, kau betul ke nak duduk sini? Kalau kau tahan okey lah. Lepas tu Nizam macam nak tanya lagi lebih lah. Tapi dalam toilet kot. Toilet dia pun seram. Tak adanya nak berjubin, cat warna-warna ceria. Toilet dia tu bersimen and cat warna putih. Tapi kotor sangat-sangat. Dah hitam-hitam. Lepas tu Nizam just tunggulah dekat luar kan. Sebab dia nak berborak lagi dengan abang tu. Tunggu, abang tu tak keluar-keluar. Dia pun pelik masuklah dalam toilet tu, panggil, bang, lama lagi ke? Tapi tak ada suara yang menyaut. So dia tengok toilet yang jamban tu, semua pintu, ada 4 toilet jamban, semua pintu tu terbuka dengan luasnya. Tak ada orang. Nizam pun apa lagi, lari litang pukang daripada situ, keluar daripada bangunan tu and call pakcik owner tu lagi. Dia katalah dia kena kacau lagi kan. Lepas tu Nizam macam geram lah sebab dia dah bayar deposit apa semua. Tengok-tengok bilik yang dia sewa tu adalah bilik berhantu, bangunan yang berhantu. Lepas tu pakcik tu terus end call weh. Dia tak nak layan, korang asam. Ya Allah. So Nizam call balik, dia tak angkat. Memang dah tak ada nak buat apa lah kiranya malam tu. Dia terus kemas barang-barang dia and dia lari dari situ. Dia bawa motor sampai ke tempat kerja dia terus. Deposit Nizam kata memang burn, tak dapat nak dapatkan balik. Walaupun dia tidur just 2 malam saja. Lepas tu dia memang tak tidur, cari bilik sewa area tempat office dia tu. Dia tunggu terus depan tempat kerja dia tu. Sebab dia takut esok dia terlambat bangun kan. Dan Alhamdulillah, mungkin Allah nak ganti dengan yang lebih baik. Sebab dia jumpa bilik sewa dalam satu rumah. Rumah tu share lah, bilik share, rumah share dengan 5 orang yang dah bekerja. And lagi dekat dengan tempat kerja dia. Cuma mahal sikit lah. Lepas tu dia terus wasiat orang tu kan. And Alhamdulillah orang tu kata boleh masuk esok. So korang jangan tanya apa jadi malam tu. Dia bermalam dekat mana, esok paginya dia mandi ke tak datang kerja pertama hari pertama tu. Sebab ini case survive punya cerita belakang. Maksudnya dia tak masuk cerita seram lah. So korang jangan tanya lah, kesian Nizam ni, ya Allah. Banyak betul hujan untuk first day dia kan. So itulah dia cerita Nizam pertama kali kerja dekat Selangor dapat bilik berhantu terus. Korang yang gerak solo tu hati-hatilah ya. Kalau bilik RM150 tu memang murah lah sebenarnya. Sebab sekarang kat Selangor KL ni bilik 300 pun macam bilik apa dah tengok. Dah lah kecil gila. Single punya bilik. Tapi 300, ya Allah. Apa-apa pun sentiasalah bersangka baik dengan Allah. Setiap ujian yang diberi tu mesti ada hikmah dan dia gantikan dengan lebih baik jika kita bersabar semasa harungi ujian tu. Kalau korang ada kat tempat Nizam tu, korang rasa korang buat apa? Korang agaknya lari macam zombie kampung pisang tu tak? So kamu rasa itu sajalah video untuk hari ni. Thank you yang dah tengok video ni sampai habis. For those who are new in my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye bye.